Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. Alright, geng bayang semua, pada hari ini seperti biasa Shadows akan kongsikan 3 kisah kiriman seram yang dialami oleh mereka-mereka ni. So sementara Shadows nak mencari kisah-kisah ni, kadang-kadang Shadows terpaksa lah tanya member ke, kod-kod ada di antara rakan-rakan dorang yang ada kisah-kisah seramnya yang tersendiri. Kod-kod dorang tak terjumpa lagi channel Shadows, so dorang boleh lah hantar kiriman sama ada melalui email ataupun melalui WhatsApp. So kebetulan ada satu kawan Shadows ni yang berasal daripada Kelantan, dan dia tanyakan kepada Shadows sama ada Shadows pernah berkongsikan kisah berkenaan dengan stesen minyak yang terletak di Kelantan. So pada waktu tu Shadows tak berapa nak ingat lah whether Shadows ada kongsikan kisah berkenaan dengan stesen minyak tersebut. Tapi setahu Shadows, stesen minyak yang terbiar tu, yang terletak dekat Kelantan tu memang penuh dengan kisah-kisah seram dan juga misteri. Dan akhirnya rakan Shadows ni pun kongsikan dengan rakan-rakan dia, dan rakan-rakan dia pun kongsikan pengalaman diorang berkenaan dengan stesen minyak tu. So hari ni Shadows akan berkongsikan 3 kisah seram kiriman berkenaan dengan stesen minyak yang terletak di Kelantan. So tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan kisah ni pada hari ini, seperti biasa Shadows perlukan jasa baik korang untuk tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channels. Jangan lupa bell notification supaya mana-mana video terbaru Shadows keluarkan, korang akan diberitahu. So ayuh kita ke kisah pada hari ini. Let's go. Pew. Alright gamers, sebelum kita mulakan kisah, Shadows nak kongsikan lokasi berkenaan dengan stesen minyak yang terbiar ni, yang terletak di area Kelantan, yang merupakan satu kawasan yang bernama Salor di Kelantan. Okay, dan stesen minyak tu rasanya Caltex, tak silap Shadows. Okay, dan banyaklah pengalaman yang dikatakan ada unsur-unsur seram, unsur-unsur supernatural dan macam-macam lagi. So seperti mana Shadows katakan, ada 3 kisah yang Shadows nak kongsikan. So kita mulakan dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum, hey Shadows. Waalaikumsalam. Kalau admin rasa kisah ni sesuai, bolehlah kongsikan. Saya minta jasa baik admin, rahsiakan nama sebenar saya, gunakan sahaja nama Amir. Apa yang saya nak ceritakan ni berlaku sekitar penghujung tahun 2019. And dikatakan sampai sekarang kalau balik kampung malam-malam, saya memang akan elakkan laluan tu kalau boleh. Apa lain macam ni. So dikatakan masa kejadian tu, saya bekerja sebagai juruteknik penghawa dingin. Hari tu saya ada kerja dekat Kota Baru, dan disebabkan customer lambat habis mesyuarat, saya pun terpaksa tunggu sampai malam baru boleh mula buat servis. Bila semuanya selesai, jam dah hampir pukul 12.30 malam. So selepas tu saya terus bertolak balik ke Pasir Mas. So malam tu jalan memang lenggang, kereta pun boleh berkira dengan jari. Saya pula jenis yang kalau memandu malam suka buka radio perlahan-lahan supaya tak mengantuk. Dan lebih kurang 20 minit memandu, saya perasan meter minyak dah tinggal 1 bar. Dalam hati dah mula risau, sebab saya memang terlupa nak isi minyak sebelum keluar dari bandar. So saya cuba ingat balik laluan tu, rasanya memang ada sebuah stesen minyak di hadapan. Jadi saya pun teruskan saja perjalanan, mengharapkan tak adalah kereta berhenti tepi jalan ke apalah. Dan tak lama lepas tu, dari jauh saya nampak lampu putih terang. Memang macam sebuah stesen minyak yang masih beroperasi. So time tu saya berasa lega lah, tak terfikir apa-apa pun. Sebab yelah, bila dah lewat malam, mengantuk semua benda tu kan. So masa masuk ke kawasan stesen itu, saya sempat tengok jam di dashboard tepat pukul 1.07 pagi. Dan disebabkan pukul 1 pagi memang tak ada sebuah kereta pun berada dekat kawasan tu, melainkan kereta saya sahaja. So saya pun berhentikan kereta di pam bernombor 3. Belum sempat saya buka pintu, seorang pekerja lelaki keluar dari arah kedai sebenika. Dia pakai uniform merah, topi pun lengkap. Cuma cara dia berjalan agak pelik, teramat perlahan, macam orang yang terlalu penat.
So saya pun turunkan cermin dan memintalah pekerja tu untuk isi penuh. Oh, ada lagi servis macam tu. Selalunya saya dah ingat isi sendiri. Tapi tak apa, mungkin area situ lah kot. Namun begitu, lelaki tersebut tak jawab apa-apa, sekadar angguk kepala. Saya pun fikir mungkin dia mengantuk jugalah. Yelah, dah lewat malam kan. So sementara dia isi minyak, saya duduk dalam kereta sambil main telefon. Entah kenapa line internet langsung tak ada. Padahal sepanjang jalan tadi elok je. So saya pun angkat kepala memandang sekeliling, baru saya sedar satu perkara. Stesen minyak tu terlalu sunyi. Tak dengar bunyi genset ke. Genset tu generator lah Dan selalunya stesen minyak ni kan ada radio kan. Dia orang mainkan muzik ke apa. Tapi yelah, dah pukul 1 pagi kot. Kok dah tutup ke apa, lampu pun dah off lah. So apa yang saya sedar, cuma ada bunyi cengkerik dari kawasan semak belakang bangunan. Dan bila pekerja tu selesai mengisi minyak, dia mengetuk perlahan cermin kereta dengan perlahan. So saya pun keluar tanyakan berapa. Dia hanya menunjuk ke arah kedai. Masih tak bercakap sepatah pun. So saya pun just iakan saja dan masuk ke dalam kedai untuk membuat bayaran. Bahagian dalam agak suram walaupun lampu menyala. Rak-rak makanan banyak yang kosong, which is agak pelik untuk kedai sebenarnya dekat pam minyak ni. Saya fikirkan mungkinlah stok tak sampai ke apa, esok pagi penuh lah tu. And di kaunter ada seorang wanita bertudung hitam duduk menghadap mesin juruwang. So saya pun hulurkan sekeping 100 and bagi tahulah penuh. Wanita tu pun ambil duit saya dan lepas tu dia terus tunduk. Saya pun tunggulah baki 5 saat, 10 saat masih tak ada apa-apa, diam. So saya pun berdehem lah. Kak, nak tanyalah kan, mana duit saya, duit baki saya? Dia perlahan-lahan mengangkat kepala, mata dia memandang tepat ke arah saya tanpa berkelip. Saya pada ketika tu mula rasa tak sedap hati. Saya pun senyum kecil dan tanyakan, kak, baki kak? Wanita tu masih tak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanan lalu menunjuk ke arah pintu keluar. Masa tu entah kenapa bulu roma saya pun dah mula meremang. Saya tak tahu kenapa. Saya terus ambil keputusan untuk keluar dari kedai. Tak kisahlah ada baki ke, tak ada baki ke, lantak pergi ya. And sedar-sedar pekerja lelaki yang pam minyak saya tadi tu dah tak ada. So saya fikirkan mungkin pergi tempat lain lah. So saya pun masuk dalam kereta dan terus bergerak meninggalkan kawasan tu. Lebih kurang 5 km ke hadapan, saya perasan meter minyak saya masih menunjuk 1 bar. Tak isi pun. Saya terus berhenti di bahu jalan. Sebab apa? Minyak habis. So saya pun cuba hidup dan matikan enjin beberapa kali tapi tak berjaya. Dalam keadaan bingung tu, saya masukkan tangan dalam poket seluar dan terus jantung saya berdegup dengan laju. Kerana duit sekeping RM100 yang diberikan kepada kakak pakai tudung tadi tu untuk bayar pam minyak tadi, rupanya masih ada lagi dalam poket dia. Dan si Amir ni dia yakin yang dia dah bagikan duit 100 tu kepada pekerja tadi. So saya pun terus berpatah balik. Dalam kepala saya fikir mungkin tersilap masuk stesen ke apa ke. Tapi bila saya sampai semula, saya terus kaku. Tiada lampu, tiada pekerja dan tiada kedai yang terang yang kita nampak tadi. Hanya ada macam bangunan kecil, stesen minyak yang lama dipenuhi dengan semak, pam minyak berkarat, papan tanda yang dah hampir tumbang. Dan terus saya berpatah balik ke dalam kereta dan saya duduk dalam kereta hampir 5 minit. Tak mampu nak bergerak mana-mana akibat ketakutan dan juga minyak habis. Dan lepas tu tak lama kemudian saya pun buat panggilan kepada rakan saya. Rakan saya pun datang, isi minyak semua benda bagai. And saya pulang lah. Member pun tanya kenapa berhenti kat tepi jalan, kan apa dah jadi. Tapi disebabkan dah lewat malam, saya tak nak cerita apa-apa lah, kan, takut ada benda yang tak diingini berlaku ke apa kan. So esok pagi barulah saya berkongsikan benda tu. And baru saya teringat yang laluan yang saya ambil tu merupakan stesen minyak yang famous, yang sentiasa diperkatakan oleh orang-orang kampung. Stesen minyak yang sentiasa mengganggu sesiapa yang melalui kawasan tu, ataupun mereka yang bernasib baik sahajalah, kata Amir.
And katanya stesen tu dulu elok je buka, tak ada isu pun, macam stesen minyak biasa je. Tapi dikatakan semasa stesen minyak tu masih lagi buka, banyak gangguan-gangguan yang berlaku di dalam area situ tau. Sampai orang tak nak kerja kat situ, orang berhenti kerja dan macam-macam lagi. So terima kasih Syekh Syadus kalau kisah saya dibacakan. Semoga kisah ni menjadi peringatan kepada semua yang selalu melalui kawasan tersebut pada waktu malam. So geng bayang yang berasal dari Kelantan, Syekh Syadus rasa kisah ni dah agak sinonim ataupun biasa dengan korang semua dekat sana. Tapi kalau kata yang mana tak tahu, berjaga-jagalah. Syedus tak tahu sama ada stesen minyak tu masih ada lagi ke tak kan. Sekarang ni dah tahun 2026, mungkin dah roboh buat benda lain ke apa, Syedus tak tahu. Syedus pun dah lama tak gerak Kelantan. Okay, so ingatlah berjaga-jaga melalui jalan tersebut. So jom kita ke kisah yang seterusnya. Alright gamai semua, so kita ke kisah yang seterusnya. Shadows just nak kongsikan, maaf lah kalau suara Shadows ni ada tersangkut ke apa ke. Sebenarnya Shadows baru baik daripada sesama dengan sakit tekak, batuk semua benda tu kan. So mungkin ada gangguan sikit dekat tekak ni. So kalau suara tu tersangkut-sangkut ke apa, Shadows minta maaf lah Alright, so jom kita ke kisah yang seterusnya. Assalamualaikum Shadows. Waalaikumsalam. Nama saya Rahim. Pun sama juga, bukan nama sebenar, berasal dari Tanah Merah. Tanpa sedar sebenarnya saya dah lama jadi subscriber channel ni, tapi baru ada keberanian nak kongsikan pengalaman ni. So apa yang berlaku ni bukan saya seorang saja yang alami, tetapi kawan saya sendiri turut jadi saksi sampai sekarang kalau kami balik malam melalui jalan tu. Memang kami akan baca apa yang patut sebelum melalui jalan tersebut. Bukan jalan tapi berkenaan dengan stesen minyak tu lah. So dikatakan kejadian ni berlaku sekitar tahun 2022. Time tu PKP baru nak habis tu. So masa tu saya dengan seorang kawan baru saja habis menghantar barang ke Kota Baru. Kami berniaga alat ganti motosikal dan disebabkan pelanggan lambat buat kiraan stok, kami bertolak balik hampir pukul 1 pagi. Dan sepanjang perjalanan kami banyak bersembang lah. Sampailah bila lalu kawasan bekas stesen minyak tu. Dan diorang ni memang dah tahulah berkenaan dengan stesen minyak tu. Dan tiba-tiba kawan saya bercakap, dulu sini kan viral, orang kata stesen ni masih buka pada waktu malam. So saya pun gelakkan sajalah. And saya memang pernah dengar cerita tu, tapi tak pernah ambil serius pun. And bila kereta menghampiri kawasan stesen tu, saya nampak sesuatu yang buat saya pelik. Di salah satu pam minyak ada seseorang lelaki berdiri, lengkap berbaju merah macam pekerja stesen minyak. Saya fikirkan mungkin ada pengawal keselamatan. Yalah, tak nak ada vandalisme ke apa kan. Dan paling epic, kawan saya ni pun nampak benda yang sama. Yang dia siap tegur, ada orang lah. Dan kami pun terus memandu macam biasalah. Dan belum sempat melepasi kawasan stesen tu, kami terdengar bunyi klik apa tak tahulah. Macam bunyi nozzle minyak dia angkat dari pump. Saya pun pandang cermin sisi. Lelaki tadi masih berdiri, tak bergerak langsung. So saya pun terus memandu dan tak sampai seminit, radio kereta yang dari tadi memainkan lagu tiba-tiba hilang siaran. Keluar bunyi berdesir. Kemudian dalam bunyi itu jelas kedengaran seorang lelaki, pam nombor 4. Saya terus kecilkan radio, ingatkan salah dengar. Dan 5 saat kemudiannya suara tu datang lagi dengan lebih jelas. So, saya pun terus tutup radio lah. Dan jantung memang dah laju. Kawan saya masa tu dah mula baca ayat kursi. Bila kami tengok belakang, lelaki tadi dah tak ada dekat pam. Saya pun tarik nafas lega, tapi kelegaan tu tak lama. Sebab kawan saya ni yang duduk sebelah saya tiba-tiba pegang lengan saya dengan kuat. Dia tak cakap apa-apa, dia cuma tunjuk cermin sisi. Saya pandang dan terus bulu roma saya berdiri. Lelaki berbaju merah tadi sedang berdiri betul-betul di tepi jalan. Sedangkan beberapa saat tadi kami dah tinggalkan kawasan stesen tu hampir 1 kilometer. Mustahil dia boleh berada di situ. Saya pun terus tekan minyak. Dan masa nak masuk simpang besar, saya terdengar satu bunyi kuat dari belakang kereta. Macam seseorang menepuk bonet kereta. Tum,
Oh, saya tak berhenti. Kita orang chill dekat tempat dulu sebelum pulang ke rumah. And esok paginya, bila time dalam perjalanan pergi kerja, saya bawa kereta, saya pergi cuci kereta kejap. So masa pekerja tu nak cuci bahagian belakang, dia panggil saya. Abang, ni kesan tapak tangan siapa ni? So saya pun tengok lah. Jelas ada satu tapak tangan yang melekat dekat bonet belakang, yang agak besar. Lebih besar daripada tapak tangan orang biasa. Dan saya pun terus menyuruhnya untuk membasuh bekas tersebut. Dan peliknya, bekas tu tak hilang. Hanya selepas saya bawa kereta tu ke masjid dan minta ustaz membaca doa, barulah kesan tu perlahan-lahan hilang. Dan sampai hari ni saya masih tak tahu siapa sebenarnya yang memanggil dari PAM nombor 4 malam tu, dan juga bekas tapak tangan tu macam mana boleh melekat kat kereta, sedangkan tak ada sesiapa pun yang sentuh bonet tu. Dan kalau ada sesiapa yang sentuh pun, bunyi kedengaran kuat tu datang selepas dah keluar daripada stesen minyak. Terima kasih admin kalau sudi bacakan kisah saya. Sama-sama. So begitulah pengalaman yang dialami oleh Rahim, okay, semasa dalam perjalanan pulang bersama dengan rakannya. Diorang sebenarnya berhenti dekat stesen minyak tau. Terus mungkin salah baca ke apa, sebab kiriman dia agak banyak perkataan. So kalau sekiranya ada confuse ke apa, diorang sebenarnya berhenti dekat stesen minyak sebab disangkakan macam pam tu terbuka ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Alright. So itulah pengalaman yang kedua berkenaan dengan stesen minyak tu. So jom kita ke kisah terakhir pada hari ini. Let's go. Alright, so kisah yang terakhir ni merupakan pengalaman yang dialami oleh Syafiq. So kiriman ni Shadows mulakan dengan Assalamualaikum admin Shadows. Waalaikumsalam. Saya berasal dari Bacok. Apa yang saya nak ceritakan berlaku awal tahun lepas, di mana kisah ni melibatkan saya, isteri dan anak perempuan kami yang ketika itu baru saja berusia 3 tahun. Allah, bila budak-budak bila terkena gangguan-gangguan macam ni kan, tak manis tau. So saya sendiri bukan jenis yang percaya sangat dengan benda-benda macam ni. Tapi selepas kejadian malam tu, pandangan saya berubah, dan sebab itulah saya ingin berkongsikan pengalaman ni dengan Shadows. So malam tu kami baru balik dari rumah mertua. Anak pula dah tertidur. Lebih kurang pukul 11 malam kami melalui kawasan bekas stesen minyak tu. Isteri saya tiba-tiba cakap, "Abang, ada orang lambai." Saya pun pandang. Memang ada seorang perempuan berdiri berhampiran dengan pintu masuk stesen minyak tu, bertudung putih macam sedang minta tolong. So saya pun dah nak berhenti time tu, tapi isteri saya pegang tangan saya. Dia kata, "Tak payah." Saya pun teruskan perjalanan. "Bagus, pijak isteri kamu. Kalau kamu berhenti, naya man." So saya pun teruskan perjalanan. Namun tak sampai 2 minit macam tu, anak saya yang sedang tidur tiba-tiba menangis. Memang kuatlah dia menangis. Dan duduk dalam keadaan tegak, mata masih tertutup. Kemudian kedengaran suara budak kecil, pecah-pecah lah kan, kira dia belum fasih lagi bercakap semua benda tu. Dia kata, "Abah, kakak tu ikut." Saya dengan isteri terus berpandangan, dan anak saya sambung menangis. So saya pun pandanglah cermin belakang, tak nampak apa-apa. So saya pun terus pujukkan dia, abaikan semua benda tu, tak ada kakak, tak ada apa-apa pun. Namun lepas beberapa minit, dia diam semula, anak si Syafiq ni lah. Dan saya ingat dah selesai, dan tiba-tiba telefon saya berbunyi. Nombor pula tak dikenali. So bila risau akan kot-kot lah ada emergency ke apa ke kan. So dia pun jawab lah sebab lewat malam kan. Kalau nak kata scam pun mustahil, malam-malam sangat. So bila saya angkat, tak ada suara, cuma bunyi macam bunyi berdesir macam tu. Dan tak lama kemudian, kedengaran suara perempuan dengan perlahan, "Encik, encik tertinggal sesuatu lah." Saya terus matikan telefon. Dan tak sampai 5 saat,
telefon saya berbunyi sekali lagi. Nombor yang sama. Tapi kali ni saya tak angkat lah. Dan benda tu berlaku 5 kali berturut-turut panggilan tu masuk tau. And bila saya sampai rumah, saya terus block nombor tersebut. Esok pagi saya cuba semak semula call log dalam phone tu. Nombor tu tak ada langsung, tak wujud. Dan yang lebih menyeramkan, anak saya bangun dan terus tanya saya, "Abah, mana kakak stesen minyak semalam?" Saya tanya, "Kakak yang mana?" Dia jawab, "Kakak yang berdiri di belakang kereta kita." Meremang weh. Tak tahulah nampak ke tak kan, tapi meremang weh. Saya terus diam. Saya tak pernah cerita apa-apa kepada anak. Isteri saya pun tak cerita kak. Dan sampai hari ni, kami masih melalui jalan yang sama kalau balik kampung. Cuma satu perkara kami tak pernah lupa. Setiap kali hampir kawasan bekas stesen minyak tu, kami akan siapkan diri, baca doa pelindung semua benda tu, dan teruskan perjalanan. Tak pandang langsung ke arah stesen minyak tu. Dan kalau boleh, saya akan cubalah pulang tak lewat malam. Dan terutama kalau ada anak kecil semua benda tu kan. So selagi seawal mana, saya akan pulang lah kalau sebab kena lalui jalan tersebut. So terima kasih Shadows. Kalau kisah ni dibacakan, saya harap tiada lagi sesiapa yang mengalami apa yang keluarga saya alami pada malam tersebut. Wih, yang kisah last ni kan, yalah, bila fikir balik, dia, yang si Syafiq dengan isterinya nampak perempuan tu lambai. Tapi habis kat situ je. And Syafiq pun memang pandang dekat cermin belakang tu, tak ada apa-apa. Tapi anak dia boleh cakap yang kakak tu berdiri dekat belakang kereta diorang. Uish, seram weh. Just bayangkan situasi macam tu. And anak korang ke ataupun budak-budak kecil, anak buah ke apa yang cerita kat korang benda macam ni, lain macam weh. Tapi itulah, Shadows harapkan dan doakan, tak kisahlah sama ada stesen minyak ke R&R ke mana-mana tempat sekalipun, bila dalam perjalanan pulang ke mana-mana ataupun nak pergi ke mana-mana, especially pada waktu malam, sentiasa persiapkan diri dengan segala doa semua benda tu kepada kita yang beragama Islam lah and sentiasa berjaga adab lah. Okay, Shadows just nak kongsikan sedikit sebanyak kan, berjaga adab bila pergi ke tempat-tempat yang sentiasa nampak kosong, malap, gelap semua benda tu. Sebab kita tak tahu benda-benda yang tak diingini berlaku. Kadang-kadang benda tu just nak menakut-nakutkan. Tapi kadang-kadang bila dia menakutkan kita, kita terkejut ke apa, kita hilang kawalan kita ataupun kenderaan yang kita bawa, satu hal mat, kita pun end up accident dan semua benda tu. So just berjaga-jaga. Pastikan sekali lagi, perbanyakkan doa pelindung agar perjalanan semua selamat pergi dan selamat tiba. Okay, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Shadows harap geng baik semua terhibur, dan sekiranya korang semua terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So nama aku Shadows, and by the other side of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Game bye semua. Piu.